Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, serta nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar nikmat adalah di mana kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup. Di mana hidup ini kita rasakan adalah hak pemberian Allah. Kita merasakan Allah lah yang maha hidup. Jadi kita diberi hidup. Sebelum ni kita tidak disebut apa-apa. Maka dibagi kita hidup bukan menunjukkan kita memiliki hidup. Itulah kesyukuran yang bila kita faham itu, maka kita dah tahu bahawasanya kita tidak pernah ada hidup dan kita tak pernah ada pun. Ini agak sulit juga nak menerima. Sebab kita dah merasakan seolah-olah kita hidup, kita memiliki hidup. Tapi sebenarnya kita memakai asas, iaitu kalimat yang sakti, kalimat yang suci, iaitu la ilaha illallah. Tak ada lah kan, tak ada. Tuhan tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi kalau kita kata kita ada, Allah ada, makna menunjukkan kita belum mengesahkan Allah. Masih ada dua. Jadi ini yang bila kita tak didedahkan, tak dikupaskan. Kalau kita tengok tadi baju, kita masih nampak lagi baju. Atau paling tidak kita nampak benang. Tapi kalau betul-betul tauhid, kita dah tak nampak dah benang. Kita dah tak nampak dah kapas. Kita tak nampak dah pokok. Kita nampak siapa yang jadikan baju tu dah. Tapi kalau kita tak duduk konsep bahawasanya kita ni tak ada, kita susah nak memandang sesuatu tu pun tidak ada. Yang kita nampak, apa saja yang dinyatakan Allah, itu adalah menyatakan diri yang menyata. Jadi kita tak dapat mentauhidkan penglihatan kita. Kita tak dapat mentauhidkan pendengaran kita. Macam mana tauhid dan pendengaran? Kita tak faham sebab kita merasakan hidup ni kepunyaan kita. Cuba kita dudukkan faham ni. Ini namanya syukur yang sebenar-benar bersyukur yang diterima oleh Allah. Sebab kita merasakan hidup ni bukan kita punya. Hidup ni hak Allah. Allah yang tahu corak hidup kita. Bukan kita yang minta Allah corakkan. Allah yang tahu corak. Sebab kita tahu hidup ni kepunyaan Allah. Sebelum ni kita belum ada. Kalau mati, maknanya kita sebelum mati kan ada hidup. Matilah namanya. Maut tu. Tapi kalau belum disebut apa-apa kita ni, tak ada. Belum disebut apa-apa lah. Jadi bila ada, jangan mengaku ada. Bila ada, nak menyatakan dia yang ada Esa. Ini sekarang berapa banyak bunyi yang kita, kalau diamkan diri, matikan diri kita, kita betul-betul rasa tak ada, kita akan dengar berapa banyak bunyi sekarang. Cuba kira. Banyak. Kurang-kurang 10. Kurang-kurang lah kalau kita betul dengar suara budak, suara kipasan, dengar orang berjalan. Kalau kita betul-betul diamkan diri, kita akan mendengar 10 jenis, paling tidak pun bunyi serentak. Tapi yang nak masuk sebenarnya se. Jadi macam mana nak jadikan dia tu satu pendengaran supaya kita dalam hidup kita hanya mengesakan Allah apa yang kita dengar. Memang dengar bunyi kipas je, tapi kita dah bila masuk tu bunyi yang lain hilang, yang dengar adalah bunyi dia mengesakan diri dia. Macam mana kita nak betul-betul bawa tauhid tu bukan sekadar menyebut.
bilangan banyak. Bukanlah saya kata tak boleh sebut. Makna aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak sebut tu tadi maksud Rasulullah sampai kita dah tak dengar lain, tak lihat lain, tak sebut lain, tak ada kehendak melainkan dia semua, tak ada kita. Itu banyak ni Rasulullah SAW sebut tu supaya hilang tak ada rasa kedirian. Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, wali-wali Allah, orang yang kenal diri kenal Allah, dia sentiasa pakar dalam menghilangkan diri. Kita jarang dengar. Sebab kita dah diisi dengan cerita-cerita lain. Cerita yang asliah tu dia nak nyatakan diri dia, kita tak nampak. Kalau kita dah duduk dalam konsep iaitu kita ni tak ada dan semua akan tidak ada. Jadi apa yang ada yang kita nampak nyata hanya Allah, yang dengar Allah, yang lihat Allah, yang sebut Allah, yang kehendak, yang nyusun, semua kita nampak Allah. Di situlah nama ketenangan, khusyuk. Sebab ketiadaan diri. Bila ada diri, dah mula kita merasakan ada, nanti kita nak milik ni, nak milik ni. Dia mula jadi innal insana lafil manusia itu dalam kerugian. Sebab hala tuju kita adalah apa sebab kita ni Allah hidupkan kita menyatakan diri dia. Semalam dah bagi tahu wal asr, demi masa, makna masa tu sendiri daripada start mula dijadikan masa, kita pun tak tahu. Tak ada orang yang tahu. Ya Allah je yang tahu, yang menciptakan mula-mula masa. Masa tu pun daripada yang kita tak tahu mula-mula tu, awalu tadi, sampai akhiru nanti dah masuk, dah padang mahsyar, dah masuk surga, dah masuk neraka ke mana, dah hitung semua, masa tu tetap mengesakan Allah. Tu masa je Allah jadikan. Dah kagum kita lah. Jadi kita ke apa yang Allah jadikan tetap juga nak mengesakan Allah. Ada hitungan awal, ada akhir. Tapi Allah tu tadi ciptakan masa aja, tidak tahu kita bila awalnya, bila akhirnya. Jadi itu nak menunjuk keesaan Allah. Dia sentiasa mengesakan diri dia, cukup mengesakan diri dia. Jadi kalau kita kata kita yang kena mengesakan Allah, kita yang sembah Allah, kita tak kenal Allah lagi. Sebab apa? Kita dah terbiasa. Kita rasa macam kita solat tengah malam, kita sembah Allah. Sebab ilmu yang kita masuk dalam pemikiran kita, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah. Ayat tu dah termasuk dalam kita punya pemikiran dan kita tidak membedah siasat. Apa tu tadi dia kata tak budu tadi? Tak budu tu kita ingat menyembah. Iyyaka na'budu, kepada engkau aku kepada engkau aku minta, betul? Iyyaka na'budu. Budu tu maknanya kalau bahasa tafsiran sekarang menyembah, betul? Tapi sebenarnya dia bukan menyembah. Dia bukan menyembah. Dia tak budu ni maknanya tak ada apa-apa. Yang ada dia menyembah diri dia. Kalau kita kata lagi kita yang sembah dia, tak budu, kepada engkau lah aku sembah, makna kita masih ada kedirian. Jadi di mana? Bukan Allah tu di depan, bukan di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Makna kalau kita kata kita menyampaikan kepada Allah, kita solat, makna kita nak nampak Allah tu di mana? Di depan ke? Sebab kita nak berdialog dengan Allah. Ya Allah, kepada engkau lah aku sembah, kepada engkau lah aku minta pertolongan. Mana Allah tu di depan, kita meletakkan tempat, salah dah. Jadi bagaimana? Kita kadang-kadang kita tak soal, kita terus je sembah pada Allah. Allah suruh kenal dulu. Kita kenal belum lagi Mahathir tu, kita pun belasah Mahathir 20 tahun, 30 tahun sebut Mahathir. Kita pun satu hari jalan depan dia. Kita ingat dia nak tegur kita lah, sebab 20 tahun kita sebut dia. Satu hari 10,000. 20 tahun jalan depan dia buat dia je. Marah tak kita? Marah lah kita. Aku 20 tahun sebut nama kau 10,000 satu hari, aku jalan depan kau tak tegur aku Mahathir. Kurang ajar lah. Tapi sebenarnya kita yang tak faham. Kalau patutnya kita pergi kenal, jumpa Mahathir, aku gini. 3-4 hari kau kenal, kau tak payah sebut 20,000. Sekali kau sebut, kau jumpa tengah jalan, silap dia yang tegur kau.
Sebab dia dah kenal. Begitu juga kita dengan Allah. Allah suruh kita kenal diri kita dulu. Kita man arafah nafsahu faqat, kenal diri dulu. Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat diri dulu. Jangan terus sembah Allah tanpa kita tak tahu. Tu yang jadi masalah ni. Kita ingat Allah kat depan, kita angan-angan. Lepas tu habis pula solat, kita rasa Allah tu tak ada waktu tu. Waktu ritual solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, kita ingat waktu tu Allah ada. Lepas saja 24 jam lepas tu kita tak rasa Allah tu hadir. Tu tadi. Waktu solat Zuhur, Allah di depan kita. Habis solat bagi salam keluar, Allah tak mana pergi. Cuba kita soal dalam diri kita. Sebenarnya macam mana kita punya, sejauh mana kita punya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya cakap tadi, kita harus kenal diri kita. Bila kita dah kenal diri kita, Allah Ta'ala kata, kenal diri kau dulu. Bila kita kenal, baru kita tahu tubuh kita ni bergerak kerana ada hati yang mengusik. Dan hati tu tadi, siapa yang mengusik hati kita adalah nyawa. Dan nyawa yang mengusik itu tadi adalah roh. Dan roh tak lain dalam tu adalah sirrullah. Rahsia Allah yang bernama Nur Muhammad. Ada dalam rahsia dalam diri. Rahsia tu tak boleh nak ditunjuk. Ada dalam diri kita rahsia. Rahsia Allah bernama Nur Muhammad. Tapi kita tak kenal. Kita ingat bergerak kita yang gerak. Jadi bila kita ambil sesuatu, kita rasa kita. Maka itu yang saya cakap tadi. Kita tak memahami. Maka kita tak tahu. Kita ingat hidup kita yang berkuasa. Kita yang menyusun hidup kita. Start motor tu, kita rasa kita yang pulas. Kita yang sampai ke sini, kita yang bawa kita. Kita tak faham. Bila tak belajar benda, kita tak faham. Sampai bila pun. Macam tadilah kita sebut nama Mahathir tadi. 20 tahun, satu hari 1000 kali. Kita jumpa dengan dia tak tegur kita. Itulah, kita tak boleh salahkan Mahathir. Kita tak boleh salahkan Allah. Allah sentiasa nak perkenalkan diri Allah. Tapi syarat dia, kau harus kenal diri Allah Ta'ala kata, Wafi, aku tengok dalam diri kau. Bila kau dah tengok dalam diri kau kenal diri kau betul-betul, rupanya aku tak ada. Baru Allah akan perkenalkan yang ada hanya aku, betul. Itu baru betul. Bila kita yakin, itu nama iman. Mengimani. Baru kita boleh bawa dalam kehidupan. 24 jam kita mengimani. Bukan mengucap syahadat tu tadi di luar. Tetapi di dalam kita menghidupkan, tak ada rasa kita. Bergerak, kita melihat, kita mendengar. Semua kita nak tauhidkan dialah. Nama kita dah tak ada yang ada nama Allah. Sebab nama-nama yang ada, Aziz ke, Wan Husin, siapa-siapa punya nama tu semua, bila nak ditauhidkan, semuanya lebur nama-nama tu, yang tinggal nama Allah. Baru nanti kita pakai nama tualu sama. Barulah bila kita dah dapat hilangkan semua tu, la ilaha, baru kita nampak hanya Allah. Sebab kita dah meyakini bahawa kita tak ada. Jadi kita melihat dengan penglihatan Allah, kita akan nampak yang nyata tu tak lain siapa yang menyatakan. Jadi tak nampak kita handphone ni, kita dah nampak siapa yang menciptakan handphone ni. Wah, ini Korea, bukan. Ini dalam ni ada besi, ada tembaga. Siapa jadikan? Dalam ni ada plastik getah daripada pokok. Siapa jadikan pokok? Semua barang dalam ni tak ada satu pun manusia boleh buat. Yang cantumkan pun Allah yang bagi ilmu, betul? Jadi kalau kita dah kaji semua barang tu semua daripada Allah. Langit, 7 lapis langit tu, seisinya hak Allah. Jadi ada kita nak nampak yang lain lagi. Allah nyatakan semua tu untuk lihat aku, bukan lihat benda ni. Itu yang kata dia pakai nama. Ayat tu mutasyabihat. Kita kena berdasiasat. Bila kita dah berdasiasat, confirm yang kita nampak adalah tanzih, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh kita umpamakan, tapi nyata. Apa yang dinyatakan, dialah yang menyatakan. Jangan dicari, sebab dia tak boleh diseumpamakan. Tapi dia nyatakan tu menunjukkan dia yang
Ada, tapi jangan kita nampak benda ni yang nyata ni kita nampak siapa yang menyatakan. Dia sebalik tu tadi. Baru kita bertauhid mata penglihatan kita. Bila kita dah tauhid mata penglihatan tu, maka inilah para kekasih Allah, Rasulullah, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, Wali Allah. Ini pakaian dia orang-orang mukmin. Dia menghilangkan semua. Dia meniadakan dengan sesuai apa kalimah suci, kalimah sakti la ilaha il. Dia membuktikan dalam kehidupan. Dia bergerak kaki pun dia dah terbiasa. Wa mar ramaita iz ramaita walakin dia tak merasa dia yang melontar, dia yang bergerak. Dia rasa Allah semua gerakkan kehidupan dia. Napas dia naik turun, naik Allah naikkan, turun. Dia rasa Allah yang turunkan. Berhenti Allah berhentikan. Sampai begitu sekali dia tak mahu ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri, maka dia jadi munafik. Sebab dia dah mengakui asyhadu aku mengakui tak ada semua, aku pun tak ada, yang ada hanya. Jadi dia akan bawa dalam kehidupan, dia akan bawa bukan kata praktis, bawa sungguh-sungguh bawa. Sebab inilah manis yang tiada pahit. Makna kita dah tahu tempat kita sebelum kita kita tahu tempat kita pulang ke rahmatullah sebelum kita meninggal dunia. Sebab kalimah tu la ilaha illallah. Ini sekarang pelajaran ni sudah diketepikan sebab iblis, Dajjal dan juga kuncu-kuncunya kalau nak menewaskan orang Islam, mengalahkan orang Islam, jangan bagi dia kenal Tuhan dia. Nombor satu. Pelajaran pengetahuan tentang Allah tadi ditukarkan kepada, dilebihkan kepada yang patutnya pengetahuan tentang Allah, pengenalan tentang Allah, itu patutnya Rasulullah tekan 13 tahun. Tapi bila sampai ke kita, macam melepaskan batuk di tangga je. Kita kenal begitu je, luarannya. Dan tak ada mata pelajaran penting dalam universiti Islam berkenaan dengan kenal diri, kenal Allah. Dia lebih titik berat yang lain-lain. Bukan saya cakap yang lain tu tak mustahak, tapi yang paling mustahak adalah akidah tauhid kita. Rasulullah ajar tu 13 tahun. Kalau Rasulullah ajar dengan sahabat, dengan umat Rasulullah pada awal waktu tu 13 tahun, kalau kita lagilah hari-hari 50 tahun pun tak cukup. Dia baru disebut macam ni pun kita dah kata ni ilmu si Hajiz ni pelik ni, dia kata. Dah pelik pula. Padahal ini kebiasaan yang Rasulullah ajar. Inilah dia. Permulaan dia memang jadi pelik memang sebab Rasulullah tak nampak berhala depan dia. Sedangkan di zaman kafir Quraisy Rasulullah turun, semua ada berhala yang bernama Lata, Uzza, daripada emas, daripada perak, semua ada. Jadi peliklah Rasulullah ni kalau bawa tak ada buat patung pula. Pelik lah kan. Tapi bila Rasulullah bawa lama-lama dah tahu, automatik yang masuk Islam buang patung-patung je. Rasulullah datang-datang dia tak tebas patung dulu. Patung manusia yang dalam ni, keakuan diri tu yang akan membuat patung-patung lain. Patung yang akuan diri tu lebih bahaya daripada patung-patung yang lain. Jadi bila zaman Rasulullah jadi pelik, mula-mula dia asing. Tapi bila Rasulullah dah perkenal, lama-lama patung tu tidak ada. Sebab patung keakuan diri tu Rasulullah tauhidkan suruh tahu. Kau pun tak ada. Yang ada hanya Allah. Baru bila naik Islam, Rasulullah pesan akan datang, akan kembali asing balik. Kena zaman kita lah. Zaman kita, bila cerita-cerita yang asliah macam ni, dah anggap pelik lah. Betul ke Rasulullah ada ajar macam ni? Kita dah jauh daripada. Sebab iblis dengan kuncu-kuncu je Dajjal tu, dia dah bagi tahu kalau nak kalahkan orang Islam, jangan bagi dia kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal Tuhan dia, dia faham, habis kita tak boleh buat apa. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan dia, kita boleh renggangkan solat dia, kita boleh pecah-pecahkan dia, kita boleh tak bagi dia kasih sayang. Kita akan, pasal ini nasihat daripada dia punya guru besar dia, iblis. Guru besar dia iblis. Nabi iblis tu dah tanya pada Rasulullah. Sebab Rasulullah dia panggil iblis untuk berdialog. Iblis tak nak jumpa Rasulullah, tapi Allah suruh juga iblis
Pergi dalam keadaan takut memandang wajah Rasulullah. Rasulullah ajak bertaubat, dia tak nak, dia tak boleh. Skrip dia Allah bagi menyesatkan. Allah bagi dia skrip untuk menyesatkan. Jadi dia kena datang juga, dia tanya. Rasulullah tanya, bertaubat dia tak nak pasal skrip. Kemudian Rasulullah tanya, siapa musuh kau nombor satu? Engkau lah. Rasulullah kata, engkau lah musuh iblis nombor satu. Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, yang kedua, orang yang macam kau. Orang yang macam Rasulullah. Siapa dia tu? Orang yang kenal diri, kenal Allah. Maknanya orang yang kenal Allah, macam kau juga. Engkau kan kenal Allah. Jadi kalau macam kau juga, orang yang kenal Allah, itu juga musuh aku nombor satu. Nampak? Cuba kita bedah siasat. Apa yang sebab dia kata musuh nombor satu tetap Rasulullah, dan juga orang yang kenal diri, maknanya kenal Allah. Maka tu iblis disuruh kuncu-kuncu dia, tak ada cara lain. Jangan bagi dia kenal Allah. Biar dia solat tonggak-tonggik banyak apa semua, tiap-tiap malam tahajud ke, iblis tak gentar. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, jauh iblis. Macam Sayyidina Umar. Sebabkan dia tu kenal diri, kenal Allah, jejak langkah dia, iblis tak berani nak jalan. Rasulullah kata. Jadi itu saya cakap tadi. Ini kita kena pegang sebab Rasulullah ajar ni. Ini berita gembira. Wa ma arsalnaka ila mubashira wa nazira. Allah Taala kata surah Isra. Ini aku utus Nabi Muhammad tak lain membawa khabar. Apa khabar gembira ni? Kau kenal lah. Bila kau kenal aku, kau bahagia. Sebab bila kau dah kenal aku, kau tak ada, yang ada hanya aku. Selama ni kita tak genggam ini. Padahal kita sebut macam tadi lah Mahathir, kita sebut selalu, tapi tak pernah kita pergi jumpa Mahathir. Kau suka makan apa Mahathir? Kau nak berkenalan 2-3 hari. Kita tak bedah siasat apa dia punya apa. Supalah kita tak bedah siasat kita Allah tu kita tak kenal. Kita hanya tahu nama dia je. Lepas tu bila tanya soalan kubur, man rabbuka, kita kata Tuhan kita Allah. Dia bukan tanya nama. Betul? Siapa Tuhan kamu? Kerana kamu kenal tak Tuhan kamu? Masa hidup ni kita nak kenal. Sebab kalau kita tak kenal siapa ciptakan kita, kita akan berasa kita ni diperlukan oleh Allah. Tapi kalau kita kenal Allah, kita bukan diperlukan Allah, tetapi kita ni tidak ada, kita menyatakan apa yang suruh dinyatakan. Apa yang nak dinyatakan oleh Allah, kita lah. Sebab ada sir, rahsia Allah dalam diri kita. Mahalnya darjat kita ni tadi. Kan malaikat protes nak menciptakan Adam tadi. Malaikat protes. Sebab apa? Dia nampak dulu sebelum manusia ada jin-jin suka membuat benda-benda tak elok. Jadi bila Allah nak ciptakan manusia, seolah-olah malaikat tahu ni akan merosakkan. Tapi Allah jawab apa? Aku lebih tahu. Inilah rahsianya. Bila seseorang itu dia kenal diri, kenal Allah, darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat tak dibagi nafsu. Dia memang tak ada apa dia nak lawan. Tapi manusia ni ada sirullah, ada nafsu. Nafsu tu tadi akan membangkang sir rahsia Allah tadi. Tapi bila manusia tu dia dapat kenal diri, dia kenal Allah, dia akan dapat ditundukkan nafsu dia. Bukan bunuh. Nafsu dia dapat ditundukkan, maka darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kalau darjat kita nak tinggi, buangkan keakuan diri. Keakuan diri itulah nafsu yang membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Cuba kita perhatikan tadi. Adam di dalam syurga, Allah larang pohon tu, jangan hampiri. Padahal dalam syurga tu 99% boleh semua nikmat. Satu je, jangan hampiri dia. Itu berbentuk apa? Itu berbentuk Allah arahkan Adam, akulah
larang. Jangan hampiri. Dan Allah jadikan iblis pula, dia suruh apa? Arahan dia suruh sujud pada Adam. Semua malaikat nak sujud, tapi satu. Fasajadu ila iblis. Sebab apa iblis? Sebab dia malaikat yang elit ataupun jin yang hebat, beribadah pada Allah awal-awal lagi. Sebelum malaikat-malaikat yang awam ni. Dia ada malaikat awam, ada malaikat yang elit macam kita juga. Ada orang awam, ada orang yang taraf tu, elit. Jadi malaikat yang elit ni mana boleh aku sembah Allah punya lama, tiba-tiba aku nak disuruh sembah Adam. Enggak, pasal jadu aku tak nak. Aku tak nak. Jadi dia jadi iblis lah. Sebab apa? Sebab dia dah lama menyembah pada Allah, tiba-tiba kita pun macam mana? Boleh kita? Cuba kita perhati. Jadi Allah suruh Adam berbentuk larangan. Allah suruh iblis berbentuk apa? Suruhan. Apa beza bentuk larangan dengan suruhan? Mana lebih payah lagi? Suruhan atau arahan? Kita perhati dalam hidup kita ada dua ni juga. Suruh dengan larang. Suruh tu kenapa disuruh? Suruh ni nak menandakan kita ketaatan kepada Allah. Larangan berbentuk sayang. Dia sayang mak kita, jangan pergi sana, nak pergi tempat ni. Larangan tu untuk apa? Sayang. Cuba kita fikirkan balik. Itu semua kisah-kisah Allah nak mengisahkan kisah diri dia. Jadi kalau kita dah nampak kisah di situ, ada tak kita nak nyalakan Adam? Ada tak kita nak nyalakan iblis? Saya pernah saya cakap dulu, kita ni satu pasukan. Kalau ingat balik perkataan saya dulu, Allah Ta'ala kata, kita seluruh yang aku ciptakan, kita satu pasukan. Pasukan macam mana? Kalau main bola 11 orang, tapi kita ni lebih banyak lagi pasukan. Satu pasukan. Ada kalau bola ada wing kanan, wing kiri, penjaga gol, penyerang. Posisi masing-masing. Jadi ada kita nak salah, kau ni apalah posisi penjaga gol? Engkau pula apa posisi kau penyerang? Aku lebih penting tu, aku jaga gol, apa jangan bagi bola masuk. Kita kalah. Aku serang supaya kita dapat gol. Jadi kita cari kebencian. Padahal kalau kita faham, kita satu pasukan. Tak boleh cari siapa salah. Kita satu pasukan kan, mana boleh cari siapa salah. Sebab Allah dah bagi posisi masing-masing. Wing kanan, wing kiri. Jadi posisi kita apa tadi? Sekarang kita tak tahu posisi kita Allah bagi untuk apa. Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi bila kita kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu posisi kita. Selamatlah bila kita tahu posisi kita, apa posisi kita. Sekarang kita tengok posisi orang, lepas tu kita sendiri tak faham posisi kita bagaimana posisi kita. Tapi kalau kita tahu posisi kita bagian mana, kita tak salahkan orang punya posisi. Kita satu bukan. Posisi kita adalah rahmatan lil. Jangan sibuk hal orang, kita memberikan. Itu contoh kita siapa? Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kita punya hala tu. Ikut jejak langkah Muhammad. Awal, akhir, zahir, batin, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bila kita tahu tu posisi kita, apa pun orang buat dengan kita, baik ke tak baik ke, tetap kita memberi kebaikan. Itu posisi kita tau. Tu. Kita punya posisi baru selamat. Dicintai oleh Allah. Itu. Kita ikut betul cara Rasulullah tu. Orang buat macam mana pun yang kita tak elok, nak bunuh ke fitnah ke, kita tetap, ya Allah, aku dizalimi, tapi ya Allah, jangan kau apa-apakan dia.
Sebab dia tak tahu kalau kau bagi dia ampunan, bagi dia hidayah, bagi sedar, engkau lagi bijaksana ya Allah. Itu doa Nabi ketika orang nak bunuh, ketika orang nak fitnah. Jadi kita kan lepas kita mengakui la ilaha illallah Muhammadur, kita nak kena jadi gitu. Kita ni nak jadi Muhammad. Nak jadi kalau Michael Jackson tu, kalau kita nak minat, kita nak jadi macam Michael Jackson, pakai gelang jalan ke belakang. Tu gitu, ibarat gitulah. Bukan sekadar cakap je Muhammad Rasulullah. Kita tu nak jadi Muhammad. Dan bukanlah kita mengaku kita ni Muhammad. Kita ni tak ada. Tapi posisi itu yang Allah Ta'ala suruh jadi bagi macam Muhammad. Macam Muhammad. Bila kita dah dapat ni, dah kenal diri, kita faham kita posisi kita adalah mengeluarkan rahmat. Sama rahsia yang ada pada dalam diri kita Allah bagi. Sirullah tu, subhanallah. Siapa kenal untunglah dia. Sirullah dalam kolbun kita. Rasulullah kata kalau baik kolbun, baik semua. Tu dalam kolbun tu adalah siapa yang kenal diri, kenal Allah, dia dah berjumpa yang dalam kolbun tu tadi, baik semua. Cakap jadi baik, lihat jadi baik, dengar jadi baik, semua jadi baik. Jadi Muhammad lah dia, tenggelam. Bila dah tahu situ, nanti kita akan nampak kita sekalian alam ni adalah satu pasukan. Kita ni semua ni sama. Sama macam mana? Iblis pun pasukan, dalam satu pasukan. Kita dalam satu pasukan. Rabbil Alamin. Sekian Tuhan sekian alam menjadikan sekian alam ni berbagai-bagai posisi. Jadi kita salah satu posisi, dan posisi-posisi lain, iblis ke, jin ke, malaikat, itu termasuk salah satu posisi yang Allah bagi. Kita pun dari salah satu posisi yang Allah Jadi satu pasukan tak kita semua? Satu pasukan. Jadi kita tak perlu nanti menyalahkan siapa-siapa. Adakah Adam terkeluar daripada syurga, tercampak ke bumi, dia menyalahkan Siti Hawa dengan iblis? Tak ada tak? Tak ada. Apa yang kalimat suci yang Allah ajar keampunan? Zolamna. Aku telah zalim pada diriku sendiri. Sebab awal-awal dia dah dikata jangan. Bila dia kemudian baru dia, kalau Allah tak tegur jangan larangan, kalau dia datang memang dia lah salah. Tapi sekarang awal-awal lagi Allah kata aku larang kau jangan. Itu je hampiri pohon tu. Larangan tak? Sikit je larangan ni, nampak macam ringan je larangan. Contoh Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka, tetaplah engkau. Qada engkau adalah dengan iaitu suruhan supaya jangan ada diri rasakan Allah. Tapi bila kita nak rasa ada diri, salah tak kita? Kita tak boleh salah siapa-siapa. Kita salah diri kita sebab Allah dah kata jangan ada keakuan diri. Sebab sungguh pun aku dah bagi kurniaan hidup, engkau jangan merasa hidup tu kepunyaan kau. Bila engkau rasa hidup kepunyaan kau, nanti akan bertali-tali nakkan ni pula, nak tahu dia. Nak ditambah. Tapi bila engkau dah duduk, engkau betul-betul meniadakan diri, dan sesungguhnya dia aja yang boleh atur diri kau, kehidupan kau akan jadi kehidupan yang tenang, mutmainnah, sentiasa tenggelam. Irji'i ila rabbiki, tenggelam dengan rasa tak ada kedirian. Itu semua para rasul, para nabi pakar dalam bidang tu. Pakar. Kadang-kadang sampai 20 tahun tak ada rasa ingat, rasa diri dia. 20 tahun. Kita pun baru dapat tahu ni pun tongan terbalik. Kejap ingat ada diri, kejap tak. Tak apalah, sekurang-kurang kita faham hala tuju tu, tak apa. Mana boleh terus-terus kita lahir-lahir boleh berjalan, jarang lah kan. Ada peringkat-peringkat lah. Nanti baru dapat kaki sikit, sekejap jatuh, bangun balik kan. Itu ibarat lah. Yang penting kita tahu hala tuju kita adalah mengesakan Allah, jangan merasa diri. Esa tu tak boleh ada dua. Kita ada, Allah. Ya Allah, aku esakan kau. Tak boleh. Engkau yang esakan. Makna kata-kata kul huwallahu ahad tu maknanya katakan tu maknanya dia, kalam dia, mutakalimun, dia yang berkata-kata, dia yang esakan diri dia.
Macam semalam solat saya bagi tahu. Solat tu sendiri nyambung supaya jangan rasa ada di diri baru solat. Sekarang kita tak nyambung, kita ada diri kita ada, Allah pun ada, itu bukan solat. Solat ni harus ngilangkan diri, nyambung yang ada hanya Allah. Yang berdiri sifat jalal Allah. Yang kita sebut apa rasa tu semua kehendak Allah. Yang kita memuji tu tadi daripada kalam dia. Yang nak dengar puji pun pendengaran dia. Sami Allahu liman Rabbana, kita balas balik, dia balik yang bagi engkau segala puji. Dia memuji diri dia dalam tu. Baru khusyuk atau aduk. Di situ rahsianya. Kan khusyuk tu tekan-tekan muka, buat tu muka macam muka khusyuk. Tapi yang khusyuk yang sebenar tak ada rasa diri. Bila tak ada rasa diri, waktu itulah manis tak ada pahit, kata Rasulullah. Kau dah betul mengesakan Allah. Perkataan kau tu pun masih ada engkau, salah lagi. Makna dia mengesakan diri dia dalam tu. Itulah khusyuk wa tawaduk. Tapi ada engkau ada dia lagi, tak boleh. Itu pasal apa, satu orang wali Allah kata, kalau kita puji yang Adam tu di patung, bila masuk tadi roh Allah tiapkan daripada sisi Allah roh. Sedangkan patung tu disuruh ambil tanah ni, ambil air ni, angin, campur-campur bentuk. Sedangkan Allah nak masukkan dari sisi dia terroh. Di sisi Allah, Allah tiup. Masuk je, ikut embun-embun ni turun, mata terkelip, telinga berdengar ting, hidung tadi macam nak bersin, kena sentuh kat sini, masuk semua, roh tu simpan dalam kolbun rahsia kita, terus bersin. Dia berhenti kejap, injap tu, matikan diri, baru di pengetahuan tu sampai. Alhamdulillah, kalimat tu sampai, memuji Allah. Terus Adam sebut Alhamdulillah. Dia rasakan hidup tu, dia puji Allah. Kerana yang memuji Allah tu, kata Adam, engkau lah yang memuji diri engkau. Alhamdulillah Rabbil. Tu betul Adam. Sampai kita Alhamdulillah, kita macam kita puji Allah tu kat depan. Mana? Tak, salah. Ini nak kena faham konsep. Tetap juga asasnya la ilah, tak ada. Tu saya cakap tak ada. Susah orang sekarang. Dia dah biasa rasa ada, dia nak ada juga rasa, dia kata. Ini bukan boleh pakai akal. Tak boleh. Tak ada lah. Jangan kau ingat ada. Engkau memang tak ada pun. Bila kau rasa kau ada, tu angan-angan. Kau berangan sebenarnya. Kau tak pernah ada. Ni kan aku ada. Ya, dia bagi ada. Nak nunjukkan dia yang ada, bukan kau ada. Degil kadang dah. Kita dah biasa 20 tahun, 30 tahun nak rasa ada. Tak ada juga. Padahal sedapnya rasa tak ada. Nabi Sulaiman dah ada macam-macam pun ambil balik, ya Allah. Engkau ialah urus semua. Kan? Berat kalau aku nak urus. Jadi Rasulullah tu yang paling kenal Allah, yang paling cinta pada Allah, yang paling takut pada Allah. Rasulullah SAW apa doa dia? Ya Allah, jangan bagi aku urus diriku sendiri walau sesak, walau sekelip mata. Rasulullah pun tak mau ada rasa kedirian, keakuan diri. Jadi kita tinggi mana kita? Rasulullah yang dah tentu. Mukjizat dia Allah nak kun fayakun. Apa saja kau nak dapat pun takut nak rasa ada ke? Walaupun Allah bagi engkau nak ampunkan umat kau, aku bagi crown, kau boleh ampun. Tetap juga Rasulullah, tolong jangan bagi aku dia punya akhlak dengan Allah Ta'ala. Kita kau dah dapat gitu, lupa diri kita. Kan? Baru dapat hidup je dah rasa macam hidup ni kita punya. Rasulullah ajar tu. Itulah kemanisan. Itulah maknanya yang manis tiada pahit. Bila hidup kita Allah yang kita minta Allah yang sun. Sebab kita tahu, kita tak tahu apa. Dia nyusun kehendak nak datang sini. Pukul berapa nak mula majlis ni. Tak tahu apa. Kosong kita. Semua susunan dia. Bila kita dibagi faham keyakinan ini, kita nampak kebesaran Allah ajalah. Barulah Allah tadi bagi tahu malaikat, ini benar hamba-Ku yang beribadah kepada. Ini nama ibadah yang Allah Ta'ala kata Allah nak tengok ahsanu amala. 24 jam sentiasa rasakan Allah ada yang itulah mengesakan Allah. Tapi kalau kau rasa ada keakuan diri,
kau bukan mengesahkan Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi. Dalam kau menyembah Allah, ada diri kau. Macam mana si Haji ni? Habis siapa yang nak sebut nama Allah? Iya, bukan kau. Faham tak? Yang sebut sekarang ni, engkau dah terbiasa, kau rasa engkau yang sebut. Padahal yang mutakalimun, la mutakalimun. Yang berkata-kata dia. Dan yang kita tak mempunyai perkataan. Tiba tidur. Tengah tidur nyenyak ni saya panggil. Zan bangun, Zan bangun. Tak boleh jawab tak? Kena masuk roh balik kan. Allah bagi kekuatan kan. Sedar, ya. Bos sambut kan. Kita tak nak ambil iktibar waktu tu. Kita punya sombong. Kita rasa kita. Sebab kita mengaji benda ni terlalu cetek. Jadi kesombongan akan dah. Lagi banyak ilmu, lagi banyak sombong. Kitab kita banyak, kita banggakan dengan kitab. Ada Rasulullah tu lebih tinggi, tapi Rasulullah letak tepi semua. Walaupun Allah bagi mukjizat, kau sebutnya ni jadi. Kau nak apa ya Muhammad jadi? Tak nak, aku takut dengan Allah. Arahkan aku. Kalau kau suruh, baru aku buat ya Allah. Walau kau bagi macam ni, aku tak nak pandai-pandai ya Allah. Wah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dia gitu. Pasal dia paling kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, tak boleh buat gitu. Manisnya kita bila, ya Allah. Boleh kita dapat buat macam tu, manisnya dengan Allah Ta'ala. Walaupun Allah bagi uji dengan nikmat-nikmat, kita tetap, ya Allah, tolonglah ya Allah. Jangan sampai nanti nikmat yang kau bagi ni aku lupa, ya Allah. Tolong, kita sentiasa beringat. Walaupun nikmat tu dia bagi, tetap kita takut juga tersalah jadi kufur nikmat. Mata je lah dia bagi kufur nikmat pada mata. Banyak mata kita ditanya tadi, yang kita lihat apa yang kita nampak. Adakah kita melihat dengan tafakaru ataupun kita melihat dengan hawa nafsu? Kalau kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu, akan disoal. Engkau kazib, engkau penipu. Engkau melihat tadi, kau tak nampak aku ya. Kau nampak benda yang aku jadikan tu untuk menyatakan aku, tapi kau nampak benda yang nyata. Kau tak nampak yang menyatakan tu. Kena kita tak dapat tauhidkan penglihatan kita tak dapat tauhidkan. Susahlah si Haji ni, macam mata pun nak tauhidkan. Manis. Susah. Tapi dalam susah Allah akan bagi tolong mudahkan. Saya pun tak mampu nak mikir mata nak kena tauhid, telinga nak kena tauhid. Susah ya Allah, tapi bila kita tempuh, Allah akan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Bila engkau berkehendak kepada Allah betul-betul dalam susah tu, dalam susah, belum habis susah tu, dalam susah aku bagi semudah dan senang. Ni Allah dah janji, ya Allah lah tukhliful tak benar mungkir janji. Tak benar, buatlah dulu. Bukan saya janji, Allah janji. Allah tak pernah mungkin janji. Buat. Cuba belajar nak tauhidkan mata. Yang kata tadi pelik ilmu si Haji ni. Bukan ilmu saya. Rasulullah ajar gitu. Rasulullah sendiri buat. Kalau tidak, takkan turun ayat wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama. Kita bila belajar dah tinggi sikit dari bahagian kebatin kan, dia panggil jurus mata. Kalau kat Indonesia terkenal. Wali 9 punya. Dia permainannya jurus mata. Inilah cara dia. 24 jam dia on kan tadi. Bukan waktu latihan dia. Waktu latihan dia juruskan mata. Tu waktu latihan 1 jam ke setengah jam ke. Itu latihan juga, tapi dia terbawa-bawa di luar. Dia dah tak nampak dah botol air ni, dia dah nampak semua. Dia dah nampak semuanya. Penglihatan dia dah bertukar. Fa'ain nama tuwalu. Itu tak ada siapa boleh kalahkan. Mata dia, penglihatan dia tembus. Sebab dia bukan melihat dengan penglihatan hawa nafsu mata zahiriah. Dia melihat dengan penglihatan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa allati. Kita lah tak mempunyai penglihatan. Hilangkan dulu. Gelapkan dulu. Tak ada penglihatan. Boleh buat? Itu pun susah. Susah kalau Allah yang tak hilangkan, tak fanakan kita.
Tak dapat jurus mata, tak khatam kita. Sampai tunggu buat orang tu 3 bulan baru dapat. Jadi kita jangan target pula dia 3 bulan, aku pun 3 bulan. Jangan. Belum tentu 3 bulan, mungkin 3 tahun baru dapat. Pasal nak bagi engkau buat dia. Kalau 3 tahun buat je 3. Yang kau tahu dia 3 bulan dapat, aku pun 3 bulan buat dampaklah. Tak boleh. Kau tipu guru tahu. Dia kau buat. Dia 3 bulan lantak kau 3 tahun Allah bagi. Yang penting original Allah bagi. Allah bagi tu, itulah dia punya titik, itu tempat dia panggil skill. Skill tu kau dapat daripada Allah, macam mana nak hilangkan penglihatan tu. Itu masing-masing punya. Siapa yang buat, Allah akan bagi skill-skill tu. Tapi kalau dah malas nak buat, susah nak cakap. Nak lihat untuk pandangan hawa nafsu je. Dia tak boleh lihat. Kita latih lah, di luar latihan kita pandang Allah dulu. Macam orang gila orang kata. Kita tenung kipas je. Orang ingat kita tenung kipas, bukan tenung kipas. Kita dah tafakar, kita nampak dia dulu. Merenungkan yang menjadikan tu. Tak tersedar, aku dah kat mana penglihatan aku nampak saya, tapi aku dibawa lihat ke lain. Dia mula bagi skill tu, dia ajar, Allah Ta'ala ajar. Dalam bab macam ni, kalau ni dalaman, Allah yang sendiri akan dia sendiri yang mengajar. Guru tu menunjukkan je, begini. Engkau hilangkan, jangan sampai engkau melihat dengan penglihatan kau. Tapi gunakanlah penglihatan Allah untuk engkau melihat sesuatu. Dan bawakan dalam kehidupan kau. Dapat lagi. Saya pernah rasakan. Tapi ini sikit. Saya buat puasa 3 bulan. Kemudian ambil jurus mata je. 3 bulan saya buat. Macam tak dapat apa-apa. La ilaha illallah je. Hilang semua. Jadi, satu hari tu, saya jalan kat tepi jalan. Tepi jalan ni, kereta ni, saya nampak kucing ni memang nak kena langgar dah. Spontan dia, saya tiba-tiba datang satu cahaya. Saya bukan melihat dengan penglihatan Allah tau waktu tu. Saya macam ni je tolak pada mata saya, kucing tu. Zoom kereta tu. Spontan lah. Itu saya cakap tadi. Itu skill dia. Dia akan datang. Kita buat je. Nanti dia akan tunjukkan kebesaran waktu bila kau jangan minta-minta. Tunggu dia datang asli sendiri. Dia yang nak tunjukkan kebesaran dia. Jangan kita cabar-cabar. Bila ni aku buat tak datang-datang pun sudi tak uji. Jangan kita risaukan diri kita. Cukup pada masa dia spontan dia datang. Orang nak parang kita ni, orang tu mabuk. Penuh kat pasar Keramat tengok dia cincang sayur orang. Dia mabuk. Dia meniaga ayam, orang meniaga sayur. Dia dah mabuk punya pasal, malam minggu mabuk, hari minggu datang meniaga. Tengok sayur orang tu dah tinggi ikat-ikat, tutup macam meniaga ayam dia. Orang sana tak nampak ayam dia, sayur dah tinggi dia kata. Orang ajar haji ni dia pakai parang ayam dia tu, sayur cincang lah. Hari minggu orang tinggal ramai berkumpul lah semua tengok. Adik saya pula tolong si Haji Rahman tu. Haji tu, kita di rumah dekat dengan pasar, dia panggil keluar. Kenapa? Togok Haji tu, dia parang lah, main gila, mabuk dia kata. Rupanya adik saya dah tumbuk dia ni berdarah. Adik saya dah tumbuk cabut. Dia serang pakai parang. Balik. Panggil saya. Saya tak tahu apa, pergilah. Dia cakap. Saya tak tahu apa. Saya pergi, saya tengok dia dah cencang-cencang. Darah, dibalas darah. Adik saya dah tumbuk sini. Berdarah. Dia parang sini. Dia cincang sayur orang. Hari minggu orang ramai semua tengok. Saya datang daripada belakang. Pak Mael, saya cakap. Saya panggil Pak Mail. Dia pusing, dia ayung parang tu kat saya. Tapi saya nampak cahaya datang. Spontan je. Saya pun tak tahu benda. Tak ada baca apa, tak ada apa. Cuma kita ada itulah, buat yang 3 bulan saya cakap tu. Nak dia Allah tunjukkan. Cahaya je datang sampai kat kita jatuh parang. Perak. Jatuh pun kita pun tak tahu benda. Jatuh parang. Dia lepaskan ke? Saya ingat dia lepaskan. Tapi sebenarnya tak sampai kat kita. Allah tu lekangkan kudrat dia tu. Allah lekangkan, jatuh.
Terus cakap, Bamai apa ni waktu dalam keadaan apa, tak sihat, buat apa datang tempat berniaga. Dia pun datang peluk, minta maaf lah dia. Tak. Saya pun minta Haji tu, bos adik saya yang jual sayur tu RM50. Ambil pergi tahan teksi, pergi klinik jahit dulu apa. Orang semua tengok kita. Ingat kita hebat. Kita pun balik rumah lah. Balik rumah tengok orang dah tunggu dah. Bawa buah lah. Apa ilmu kau pakai? Boleh tak bagi? Orang minta kat kita. Ilmu apa kita pakai? Saya kata tak ada apa. Tipu lah dia nak juga. Manusia kan. Bila dia dah nampak depan mata padang, kita pun tak tahu. Tak tahu aku tu pertama kali dia kata cakap. Aku tak tahu apa benda ni jadi ni. Aku tak tahu benda. Dia orang tak percaya. Dia kata kita kedekut. Ilmu Allah tu jangan sorok-sorok dia kata. Ini untuk kebaikan. Kita nak nentang musuh Allah nanti kita kena macam-macam dia orang cakap. Nak minta. Padahal kita dah lupa dah kita buat 3 bulan tu. Kan? Jurus. Dia simpan kat tempat kolbun kita ni. Jurus nur cahaya tu tadi. Waktu diperlukan nanti baru dia jadi. Itu pasal kita jangan cuba-cuba. Tak ada apa pun aku buat ni. Jangan. Bila jadi perang nanti Imam Mahdi turun, automatik dia akan on. 1 jam semua akan jadi. Apa yang telah kita buat. Siapa tak buat, tak jadilah. Yang ada buat nanti akan terbuka pintu langit. Kun fayakun akan jadi. Dari itu saya cakap tadi, jangan cuba-cuba kalau dah buat jurus, teruskan. Jangan cuba-cuba, mengapa tak jadi lagi ya? Jangan. Dia ada waktu dia Allah nak bukakan pintu langit untuk kita digunakan tepat pada waktunya. Bukan hawa nafsu kita yang itu maknanya yang saya sikit ada buat jurus tu, saya yakin. Simpan dari tempat simpan dia dalam kolbun kita, dia macam uncang cahaya tu. Macam bateri lah, kita cas lah. Janganlah siang kau gunakan. Tidak malam tak boleh pakai. Jadi gunakan waktu malam tu belum lagi, janganlah, simpan aja lah dulu bateri tu. Simpanlah Allah. Cukup cahaya nurun ala nur tu. Waktu tepat nanti dah ada. Ini siang pun kau pakai sebab siang tak sesuai cahaya tu digunakan. Yang kau minta. Jadi Allah tahu susun. Jadi serahkan. Itu lagi kehidupan yang kita bila kita kenal diri, kita kenal Allah, kita tahu waktu apa yang patutnya kita posisi kita mengesakan Allah, rahmatan lil memberi. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Lebih laqad khalaqnal insana fi ahsani, lebih tinggi lagi daripada semua makhluk-makhluk Allah. Sebab dia dah kenal dalam dia tu ada Allah letakkan geliga Allah. Namanya Sirullah, sir rahsia Nur Muhammad ada dalam diri kita. Itu dalam tu ada dalam. Tapi kau tak buka istana tu, kau tak jumpa orang dalam istana, kau jumpa kat luar. Keluar kau dah terkena bujukkan. Kat luar dah cantik sudahlah, padahal dalam tu patut kau jumpa tuan dalam tu. Raju dalam tu. Sirullah Nur Muhammad tu yang kau nak kena jumpa tu barulah. Ini baru dia bagi kat luar indah, kau dah terlupa. Kau nak kena jumpa yang dalam tu. Dalam kolbun tu tadi. Itu maka tu hilang. Jangan ada yang lain kita nak, melainkan Sirullah Allah Muhammad. Sebab Allah dengan Sirullah dengan Nur Muhammad tu sama. Itulah alat kenderaan yang Allah Ta'ala kata yang boleh sampai kepada aku, kata Allah. Untuk sampai kepada ahad aku tunggal, cara dia adalah Muhammad yang boleh bawa. Jadi bila kau dah kenal diri, sampai kau kenal Sirullah, itulah Nur Muhammad, itulah kenderaan kau untuk Allah kata-kata yahdillahu linurihi mai. Itulah cahaya yang boleh sampai kepada aku. Tak ada cahaya lain. Aku jadikan cahaya Nur Muhammad ini untuk sampai. Bila kita dah duduk Muhammad, kita lebur, Muhammad yang akan bawa pergi Ahmad pergi kepada Ahad. Tak ada, rupanya tak ada semua. Yang ada, sampailah kita namanya. Kenal lah kita. Kenal lah tu nama dia, kenal. Kenal tu maknanya kenal. Bila apa tanda kenal? Kau tak ada rasa ada diri kau. Tu kenal. Ya Allah, jangan biar aku urus diriku sendiri. Macam Rasulullah lagi kenal. Dia tak. Dia bagi apa pun tetap engkau ya Allah. Bukan aku yang nyusun, engkau yang nyusun. Bawa dalam kehidupan kita. Inilah makna yang ditakuti oleh
Iblis. Tak mau nanti iblis. Tak mau dia nanti dekat dengan kita pun tak mau. Sayyidina Umar pun jejak jalan dia pun dia tak mau pergi. Jejak jalan Sayyidina Umar pun dia tak nak pergi. Sebab Sayyidina Umar memang dia tak percaya siapa. Dia percaya Allah dan Rasul, tauhid. Pasal orang Islam dia hilang geriga ni. Hala tujuan sebenar hidup kita ni, kita kebanyakan orang kita tak tahu hala tuju. Ini yang sebenar-benar kita nak bagi tahu. Sebenarnya ini kita nak bagi tahu. Bila ini dah bagi tahu, maknanya sekarang bekas ni sendiri adalah mengesakan Allah. Bekas tu sendiri dah wadah dia mengesakan Allah. Bila masuk ilmu-ilmu yang lain, semua akan diajakkan mengesakan